Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kenal bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu pilihan pada malam ini ialah melibatkan Khairi Jamaluddin. Ramai orang yang mengharapkan dan menjangka Khairi Jamaluddin akan mencabar jawatan Presiden UMNO dan menumbangkan Zahid Hamidi. Mereka kata Zahid Hamidi hanya boleh ditumbangkan oleh Khairi Jamaluddin dan mereka berharap Khairi Jamaluddin boleh membawa Barisan Nasional menarik sokongan daripada kerajaan perpaduan ini, yaitu kerajaan Anwar Ibrahim. Tetapi nampaknya telahan tersebut sebenarnya salah 100%, tidak tepat sama sekali. Untuk mengetahuinya, jangan lupa tinggalkan dulu komen kamu tentang isu kali ini. Adakah Anda juga sebenarnya mahu Khairi Jamaluddin menjadi Presiden UMNO dan membawa Barisan Nasional keluar daripada menyokong kerajaan perpaduan ini? Kalau Anda mempunyai pendapat, tolong tinggalkan pendapat Anda di sini. Tolong juga tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Baiklah, saya akan menjelaskan kepada Anda kenapa Khairi Jamaluddin sebenarnya tidak layak lagi untuk bertanding Presiden UMNO. Nak tahu kenapa? Ikuti terus ulasan ini. Di tengah-tengah nanti saya akan beritahu ulasan yang penuh. Tajuk ulasan ini malam ini ialah jangan halang pertandingan Hishamuddin. Jangan halang pertandingan. Hishamuddin mesti berani lawan Presiden UMNO. Walaupun tarikh pemilihan UMNO belum lagi ditetapkan, tetapi perbualan mengenainya sudah mula menghangat, termasuk ada pihak tampil menyarankan agar jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan. Sebelum ini pemilihan UMNO ditangguhkan dan sehingga dipindah perlembagaannya yang hanya membenarkan pertandingan diadakan selepas 6 bulan PRU dilangsungkan. Matlamatnya ialah agar parti tidak berpecah dan fokus kepada usaha memenangi pilihan raya. Dengan itu, menyarankan agar jawatan presiden dan timbalan presiden UMNO tidak dipertandingkan dalam keadaan PRU sudah selesai adalah tidak munasabah dan suatu langkah yang jauh berundur ke belakang. Apa punya demokrasi namanya? Sebelum PRU, pemilihan beria-ia ditangguhkan. Selepas PRU, dilarang pula jawatan presiden dan timbalan presiden ditandingi. Sepatutnya setelah selesai PRU inilah pertandingan mesti dibuka dengan seluas-luasnya dan tidak harus ada usul sekatan sama sekali serta untuk apa jawatan sekalipun perlu diberikan ditandingi. Nak takut apa lagi jika berlaku pertandingan selepas PRU ini? Sebagai parti yang mengamalkan demokrasi, UMNO harus menyuburkan amalan itu, bukan membubuh racun untuk mematikannya. Lagipun, usul larangan sebelum ini ialah ketika Presiden UMNO memegang jawatan Perdana Menteri. Berbeza dengan sekarang di mana Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi hanya berjawatan timbalan Perdana Menteri saja. Jawatan timbalan Perdana Menteri itu pula tidak termaktub dalam perlembagaan negara. Maka, nampak lekeh sangatlah UMNO ini jika dengan jawatan yang tidak termaktub dalam perlembagaan itu pun masih mau disekat pertandingan juga. Biarkan pemilihan UMNO kali ini berlaku pertandingan yang seluas dan sebebasnya. Sebagai tanda Parti Melayu itu masih belum mati amalan demokrasinya. Dalam hal berkaitan, pemimpin yang mesti tampil dengan berani, kalau boleh cium keris sekali untuk menawarkan diri bertanding jawatan presiden, seharusnya ialah Hishamuddin Hussein, bekas Menteri Pertahanan dan ahli parlimen Sebrung ketika ini. Ini jawabannya mengapa Khairi Jamaluddin tidak layak bertanding Presiden UMNO. Walaupun Khairi Jamaluddin ada memberi respon akan tengok berhubung kemungkinan dirinya bertanding sekali lagi sebagai Presiden UMNO, bekas Menteri Kesehatan itu sebenarnya tidak sesuai dan tidak layak lagi merebut jawatan tersebut. Ini karena beliau ketika ini bukan ahli parlimen. Setelah kalah di Sungai Buloh baru-baru ini. Nah, inilah saudara-saudara sekalian,
Sebab mengapa Khairi Jamaluddin tidak layak lagi atau hilang kelayakan bertanding jawatan Presiden UMNO? Hal ini karena beliau bukan ahli parlimen lagi, kerana kalah dalam pertandingan baru-baru ini. Tanpa jawatan sebagai ahli parlimen, jika menang sekalipun Presiden UMNO sebagai Presiden UMNO, Khairi Jamaluddin tidak mampu menggegar kedudukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan kerajaan yang diterajuinya. Begitu juga dengan Ismail Sabri Yaakob. Di sebalik, Khairi Jamaluddin pernah mencadangkannya agar mengambil alih kepimpinan UMNO, suasana itu tidak relevan lagi buatnya setelah bergelar bekas Perdana Menteri sekarang ini. Dalam barisan pemimpin yang ada, hanya Hishamuddin satu-satunya yang masih layak dan paling sesuai untuk terus melangkah ke depan. Dalam kemelut penubuhan kerajaan selepas PRU 15 baru-baru ini, Hishamuddin adalah antara 10 ahli parlimen BN, malah dipercayai merupakan ketua kumpulan ahli parlimen berkenan yang menandatangani akuan bersumpah menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri untuk kali kedua. Beliau berbuat demikian dalam keadaan sedar bahawa sudah wujud akta anti lompat parti dan aku janji di kalangan ahli parlimen yang memberi kuasa kepada Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO dan pengerusi BN untuk menentukan pilihan berhubung penyertaan parti itu dalam kerajaan. Ini bermakna Hishamuddin sudah secara terbuka menunjukkan penentangannya terhadap Zahid Hamidi. Maka, beliau mesti terus bersikap jantan dengan berani mencabar Zahid Hamidi bagi jawatan Presiden UMNO yang dijangka diadakan sebelum pertengahan tahun 2023 tahun depan. Selain itu, berikutan Hishamuddin telah menandatangani akuan bersumpah menyokong Muhyiddin sebelum ini, hasrat untuk menjadikan pengerusi Perikatan Nasional itu sebagai Perdana Menteri hanya boleh menjadi kenyataan jika beliau berjaya memenangi jawatan Presiden UMNO. Selepas memenangi jawatan Presiden UMNO nanti, beliau boleh membawa parti itu keluar daripada kerajaan, sekaligus menarik sokongan terhadap Anwar. Jangan lupa, cubalah bawa sekali GPS dan GRS untuk turut sama menarik sokongan. Barulah Muhyiddin yang gagal sebagai Perdana Menteri sebelum ini dapat jadi Perdana Menteri sekali lagi. Ditulis oleh Sabuddin Hussein 13 Disember 2022. Diubah suai oleh Nazilin Unity. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.